Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum ini kita mendengar satu isu yang hangat berkaitan dengan larangan ceramah, larangan khutbah, larangan kuliah di beberapa negeri. Dan saya ambil contoh di Terengganu, di mana Sultan telah melarang untuk mana-mana ahli politik, adun, dan yang terlibat dengan politik tidak dibenarkan untuk membuat ceramah di Terengganu. Dan kita dapat tahu juga bahwa Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, beliau tidak akur dengan larangan tersebut. Bahkan beliau berkata akan tetap melakukan ceramah, dan pada akhirnya benar-benar Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, melakukan ceramah di negeri tersebut. Dan pada akhirnya apa yang berlaku selepas Hadi Awang menyampaikan ceramah, ini satu kejutan besar daripada MP PKR. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, MP PKR pertahan tindakan Hadi, terus beri kuliah di masjid. Tindakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang meneruskan ceramah di masjid yang dilihat bertentangan dengan institusi Raja, mendapat sokongan daripada ahli parlimen PKR, Hassan Karim. Seperti yang kita tahu, PKR ataupun presidennya adalah Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mereka ini adalah kerajaan. Namun, MP PKR dilihat menyokong apa yang dilakukan oleh Hadi Awang. Di dalam satu tajuk, MP PKR pertahan tindakan Hadi, terus beri kuliah di masjid. Jadi saya tidak pasti beliau sokong atau tidak, tapi tajuk beritanya, artikel ini, ahli parlimen PKR pertahan tindakan Hadi. Dalam artikel ini, Hadi sebelum ini yang tetap meneruskan rutinnya menyampaikan kuliah di Masjid Rusilah di Marang, Terengganu. Walaupun setelah larangan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu. Dia sebelum itu berkata, tiada salahnya untuk ahli politik menyampaikan kuliah di masjid atau surau, dan malah menegaskan mereka mempunyai kewajiban untuk bersuara dalam pelbagai perkara termasuk politik. Mengulas perkara itu, Hasan berpandangan adalah demokratik untuk orang Islam mendengar ajaran Islam yang disampaikan di luar kalangan imam atau penceramah rasmi. Jadi kita dapat lihat MP PKR Hasan menyokong tindakan Hadi Awang. Sekurang-kurangnya ada orang yang berani mencabar. Hasan berkata, ini dengan syarat pihak yang memberi kuliah itu tidak menggunakan masjid untuk propaganda politiknya. Tapi bagaimana kita nak tahu betul-betul ceramah itu memang berasaskan keagamaan ataupun mungkin ada motif politik? Dia berkata, tiada sesiapapun, termasuk istana atau mana-mana parti politik, yang boleh memonopoli perkara berkaitan Islam. Katanya, semua pihak perlu menerima bahawa wujudnya sistem feudal di Malaysia. Tapi pada masa yang sama, institusi diraja tidak boleh dibenarkan mengawal semuanya. Larangan terhadap semua ahli politik, termasuk ahli parlimen, adun dan senator, daripada menyampaikan kuliah atau khutbah di semua masjid dan surau di seluruh Terengganu berkuat kuasa pada 2 Mac lalu. Larangan itu yang dikeluarkan selepas Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, duka cita apabila ada ahli politik yang mengajar agama atau menjadi khatib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Jadi saudara-saudara, ini satu isu yang hangat di Terengganu bagi saya. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat tersedia di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan semua, hangat beberapa hari ini, sejak minggu lepas dan sejak beberapa minggu yang lepas, berkaitan dengan ceramah di masjid. Pada mulanya, ada satu artikel yang menunjukkan
UAI ataupun Ustaz Azhar Idrus yang tidak dibenarkan untuk melakukan ceramah atau kuliah. Saya tidak berapa ingat di Selangor karena beliau tidak bertauliah untuk melakukan perkara itu di Selangor, namun dibenarkan di tempat yang dibenarkanlah. Dan kita mendengar pula Hadi Awang yang menentang tidak akur dengan larangan Sultan Terengganu berkaitan dengan larangan untuk mana-mana ahli politik, senator, adun untuk melakukan ceramah di masjid ataupun di surau di Terengganu. Pada akhirnya, saudara-saudara, satu kejutan besar dari Sultan Johor. Dalam satu artikel dari biharian.com, Sultan Johor titah pecat EJK masjid, surau benarkan penceramah tanpa tauliah beri ceramah agama. Oke, saya berpikir dalam tajuk berita ini, Sultan Johor titah pecat EJK masjid, surau benarkan penceramah. Jadi EJK masjid ataupun surau boleh dipecat sekiranya mereka membenarkan penceramah tanpa tauliah beri ceramah agama. Jadi saya berpikir pula berkaitan dengan Hadi Awang yang telah memberikan ceramah di Terengganu, di Marang, di parlimen tempat beliau menang semasa PRU 15. Saya berpikir tiadakah tindakan yang bakal dikenakan kepada Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga Presiden PAS dan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional itu. Saya bukan memburuk-burukkan, namun kita tahu itu sudah ditetapkan, sudah menjadi satu larangan untuk berceramah di tempat tersebut. Namun Hadi Awang yang pernah menyatakan tetap akan melakukannya dan akhirnya benar-benar melakukannya. Tapi melalui titah Sultan Johor, di mana Sultan Johor titah pecat EJK masjid dan surau. Jadi bagaimana pula dengan penceramah yang tidak bertauliah untuk melakukan ceramah? Jadi itu menjadi persoalan. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar menitahkan ahli jawatan kuasa ataupun EJK masjid dan surau di negeri ini dipecat sekiranya membenarkan penceramah tanpa tauliah memberi ceramah agama di negeri ini. Sultan Ibrahim menitahkan mana-mana penceramah agama yang hendak menyampaikan ceramah di Johor mestilah memiliki tauliah daripada Majelis Agama Islam Negeri Johor. Sehubungan itu, Baginda menitahkan semua EJK, masjid dan surau yang hendak menganjurkan ceramah agama perlu mendapatkan kebenaran daripada MAINJ, yaitu Majelis Agama Islam Negeri Johor, menerusi pejabat kadi daerah. Permohonan kebenaran itu perlu menyatakan secara terperinci tajuk ceramah serta perkara yang ingin disampaikan ketika memberikan ceramah. Jadi ini sudah pasti kejutan besar, di mana walaupun ini berlaku di Terengganu, walaupun mungkin saya rasa ini belum berkuat kuasa di Johor, namun bagaimana pula dengan situasi yang berlaku di Terengganu. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.